Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Pelantikan Datuk Amar Abang Johari Tun Openg sebagai Ketua Menteri Baharu bagi Sarawak diharap akan terus membawa negeri ini ke tahap lebih tinggi dan maju, terutamanya dalam membangunkan kawasan-kawasan pedalaman. Ahli Parlimen Bintulu Datuk Seri Tiong King Sing yakin di bawah kepimpinan Datuk Amar Abang Johari, legasi kepimpinan Allahyarham Tan Sri Adnan Satem khususnya dalam memberi fokus terhadap meningkatkan pembangunan di luar bandar negeri ini dapat diteruskan. Definitely is a good choice for Sarawak, and he is also a very well experienced politician, and he know what is the issue of the Sarawak, the rural development will be continuously to be upgraded and to be developed. Ditemui pemberita di Bintulu, beliau memberi kepercayaan penuh berdasarkan pengalaman kira-kira 30 tahun Datuk Amar Abang Johari dalam arena politik, Sarawak akan mampu menguruskan pentadbiran negeri selain mengekalkan kestabilan politik dan pembangunan ekonomi negeri. Beliau yang juga Presiden Parti Demokratik Progresif SPDP akan sentiasa memberi sokongan penuh dan berdiri di belakang beliau dalam apa-apa juga keadaan. Mengenai sebarang kemungkinan rombakan Kabinet Negeri, beliau mahu Ketua Menteri mempertimbangkan supaya melantik seorang wakil dalam kalangan kaum Cina sebagai timbalan Ketua Menteri. I'd like to appeal to our newly appointed Chief Minister of Sarawak, please do not forget our Chinese quota to be appointed as a Deputy Chief Minister of Sarawak. This is the Chinese community have been long waiting to be recognized by the Sarawak government. Jelasnya ini kerana masyarakat Cina merupakan antara kaum terbanyak di negeri ini dan perlunya wakil dalam Kabinet Negeri bagi menyuarakan kepentingan kaum itu. Beliau berkata demikian kepada media di Bintulu. Redha dengan pemergian tokoh kesayangan bumi Kenyalang Allahyarham Datuk Petinggi Tan Sri Adnan Satem, penduduk negeri ini berharap segala yang direncana dan diperjuangkan oleh Allahyarham Tok Nan dapat diteruskan oleh penggantinya, Datuk Amar Abang Johari Tun Openg yang dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak semalam. Menyelami isi hati dan harapan penduduk di Sri Aman, rata-rata mereka mengharapkan Datuk Amar Abang Johari meneruskan tanggungjawab sebagai Ketua Menteri untuk semua rakyat negeri ini. Kita mengharapkan agar segala yang telah diamanahkan oleh Tok Nan kita dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya lah untuk kita rakyat Sarawak. Harapan saya semoga apa yang telah diperjuangkan oleh Tok Nan akan berkesinambungan oleh Ketua Menteri baru kita ini. Hopefully that he can carry apa yang sudah dibuat oleh Tok Nan. I consider him is our hero. He did everything. He dared to talk. Congrats, Abang Jo. We wish you all the best and be the best to all Sarawakian like Adnan done before. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Datuk Amar Abang Johari mengangkat sumpah semalam sebagai Ketua Menteri Sarawak yang ke-6. Beliau merupakan timbalan Presiden Parti Persatuan Bumiputera Bersatu, PBB. Walaupun dalam beberapa jam terakhir semasa tidur di atas katil hospital, Allahyarham Datuk Petinggi Tan Sri Adnan Satem sentiasa memikirkan mengenai negeri Sarawak yang tercinta. Ketua Menteri Sarawak yang kelima itu meninggal dunia di Pusat Jantung Hospital Umum Sarawak di Kota Semarahan akibat komplikasi jantung pada Rabu lepas, 2 minggu sebelum menyambut hari lahirnya yang ke-73. Menerusi catatan dalam satu laman sosial semalam, anak perempuan sulungnya, Rafidah menceritakan bahawa bapanya kelihatan lemah apabila beliau tiba dari Kuala Lumpur untuk bersama-sama ayahnya dalam beberapa hari hayatnya di hospital. Tetapi pada hari berikutnya, ayahnya kelihatan lebih baik dan selepas didiagnosis oleh doktor sehingga mereka menyangka keadaannya akan pulih. Rafidah menceritakan, pada malam terakhir hayat ayahnya di dunia ini, beliau bersendirian bersama bapanya, duduk di sebelah katil bersama 2 jururawat yang bertugas duduk di meja berhampiran.
Catatan diteruskan menyatakan bahawa mereka tidak tahu bahawa malam itu ialah malam terakhirnya dan jika mereka tahu, seluruh ahli keluarga pasti berada di sana. Beliau berkata, dalam beberapa jam terakhir, ayahnya asyik memikirkan mengenai negeri Sarawak dan menyifatkan dedikasi bapanya kepada Sarawak tidak unik kerana semua anak jati Sarawak mempunyai dedikasi kepada negeri mereka. Namun jelas beliau, kedudukan yang kuat untuk merundingkan masa depan yang lebih baik untuk Sarawak dan anak jati Sarawak semuanya dilaksanakan dengan penuh kejujuran dan integriti. Lebih-lebih lagi melihat kepada kepelbagaian latar belakang yang menjadi satu kekuatan, peluang dan bukan satu halangan, serta berpendapat bahawa sesiapa yang mahu satu kaum itu maju dengan menepikan kepentingan kaum lain tidak dialu-alukan di negeri ini. Rafidah berkata, bapanya menyifatkan hutan Sarawak sebagai satu anugerah yang perlu dilindungi kerana sekali musnah, alam semula jadi tidak lagi akan kembali kepada keadaan asalnya. Beliau berkata, ayahnya juga melihat manfaat pembelajaran dan pertuturan baik dalam bahasa Inggeris dan rakyat Sarawak akan mendapat banyak manfaat jika mereka boleh berkomunikasi dengan baik dalam bahasa global itu. Dalam catatannya juga, Rafidah mengucapkan terima kasih kepada semua pakar, doktor dan jururawat dan lain-lain yang membantu bapanya atas sikap mereka yang dedikasi, termasuk seluruh rakyat Sarawak, atas ucapan dan penghormatan yang diberikan kepada ayahnya. Polis Sarawak semalam menahan seorang lagi netizen pelajar tingkatan 5 di Mukah kerana mengeluarkan kenyataan memfitnah Ketua Menteri Allahyarham Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satim. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah IPK Sarawak SAC Datuk Div Kumar, pelajar perempuan yang menggunakan gelaran Zera-Zera itu dengan sengaja membuat naik status menghina kematian Allahyarham di laman sosial. Tangkapan yang dibuat pada pukul 10.45 pagi tadi selepas menerima beberapa laporan polis mengenai kenyataan menghinanya di beberapa daerah. SSC Datuk Dev yang dihubungi pemberita RTM turut mengesahkan setakat ini pihaknya menerima 40 laporan di 12 balai polis. Sehingga pagi tadi pihaknya telah menahan 5 individu dari 7 kes yang sedang disiasat. Jelasnya lagi kesemua kes disiasat di bawah Seksyen 500 dan 233 Kanun Keseksaan Akta Komunikasi dan Multimedia. Pelaksanaan projek pengawal hakisan Pantai Kampung Santubong, Klinik Kesihatan Pantai Puteri di Santubong Kuching yang dijangka siap pada Julai tahun hadapan memberi kelegaan bagi penduduk Kampung Santubong, lebih-lebih lagi apabila tibanya musim tengkujuh. Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuan Kuja Afan memberitahu setakat ini projek melibatkan jarak sepanjang 1,138 meter tersebut telah mencapai separuh daripada penyiapannya iaitu mendahului jadual jangkaan projek. Jadi sekarang jumlah walaupun hanya 10 juta dan kita menggunakan hanya 8 juta lebih untuk kontrak ini. Ia menggunakan lebih 20,000 kubik meter batu iaitu merangkumi pembinaan struktur, lapis lindung batu, laluan berjalan kaki sepanjang 400 meter bagi jajaran struktur kawalan hakisan pantai yang berhadapan dengan kampung tersebut. Dia boleh bertahan. Saya cukup yakin benteng macam ini 10, 15 tahun, 20 tahun dia boleh bertahan. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita semasa melawat tapak projek tersebut di Santubong. Tambahnya sebanyak 30% kawasan pesisir pantai sepanjang lebih 8,000 km di seluruh negara terlibat dengan hakisan tanah dan 10% daripadanya dikategorikan sebagai kritikal. Walau bagaimanapun katanya Jabatan Pengairan dan Saliran akan sentiasa melakukan kajian untuk mengemaskini kawasan-kawasan yang boleh dianggap kritikal. Antara kawasan lain dalam negeri yang dapat dikategorikan sebagai kritikal ialah beberapa kawasan di Mukah, Maludam, Betong dan Sebangan, Batang Sadong yang akan ditangani secara berperingkat. Dalam perkembangan lain berkenaan kekosongan kerusi Tanjung Datu berikutan penyandang Allahyarham Tan Sri Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satim yang meninggal dunia Rabu lalu, ini komen beliau. Tapi setakat ini Parti PBB belum bermesyuarat lagi untuk menentukan siapa calon yang bakal dipertandingkan.
siapakah bakal bertanding. Jadi saya ingat tunggulah seminggu ataupun 2 macam tu. Ujarnya pilihan raya kecil sememangnya akan diadakan untuk mengisi kekosongan tersebut memandangkan pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri ke-11 baru sahaja diadakan pada tahun lepas. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi menasihati penduduk di kawasan Barat Sarawak untuk mengambil langkah berjaga-jaga bagi menghadapi sebarang kemungkinan banjir. Ini kerana kawasan tersebut berkemungkinan dilanda luruan sejuk lemah dan pembentukan pusaran angin di sekitar Selat Karimata atau lebih dikenali sebagai Borneo Vortex dari 17 hingga 19 hari bulan ini yang boleh menyebabkan berlakunya hujan lebat. Dan ini bakal membawa sama ada dikena di bandar ataupun di pendalaman mungkin berlakunya hujan lebat dan boleh mendatangkan banjir. Beliau berkata berdasarkan Rainfall Outlook Model dari Jabatan Meteorologi Malaysia, bacaan jumlah hujan yang dijangka diterima untuk Sarawak bagi bulan ini ialah sebanyak 2,940 mm. Berdasarkan ramalan penerimaan hujan lebat oleh jabatan itu, kawasan rendah dan yang mengalami masalah perparitan berkemungkinan akan dilanda banjir. Sementara itu, air pasang tinggi yang berlaku sejak 10 hari bulan ini diramal akan berlarutan hingga 18 hari bulan dan 27 hingga 31 hari bulan ini. Datuk Seri Wan Junaidi bercakap pada sidang media selepas melawat tapak bangunan baharu Sekolah Kebangsaan Tanjung Bako di Kuching. Sementara itu, projek pembinaan bangunan baharu Sekolah Rendah Tanjung Bako di Kampung Tanjung Bako, Kuching dijangka siap sepenuhnya pada hujung bulan ini. Datuk Seri Wan Junaidi berkata, projek yang dilaksanakan melalui sistem binaan berindustri IBS telah bermula pada November lepas dengan peruntukan berjumlah RM3 juta. Projek itu merangkumi pembinaan 6 buah bilik kelas, makmal sains dan bangunan pentadbiran. Sekolah tersebut mempunyai 143 orang murid dan 17 orang tenaga pengajar. Katanya beliau juga akan berbincang dengan Jabatan Pengairan dan Saliran untuk membina benteng di sekitar kawasan bangunan baharu itu bagi mengelakkan sekolah itu terjejas oleh air pasang besar. Datuk Seri Wan Junaidi yang juga ahli Parlimen Santubong berkata penggunaan IBS akan mempercepatkan pembinaan bangunan tersebut selain kos yang efektif. Bagaimanapun untuk jangka masa panjang, pihaknya merancang untuk membina bangunan tetap sekolah tersebut di kawasan yang lebih luas dan lokasi yang lebih strategik. Ini bagi memudahkan pelbagai kemudahan lain dibina selain lebih ramai murid dari kampung-kampung lain di sekitar kawasan itu belajar di sekolah tersebut. Bangunan sedia ada di sekolah itu telah dibina pada tahun 1965. 4 rakyat Sarawak ditangkap polis kerana terlibat dalam kegiatan militan IS dan Daesh tahun lalu. Mendedahkan perkara tersebut, Pengarah Cawangan Khas Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Fuzi Harun berkata mereka ditahan secara berasingan di Semenanjung dan ketika cuba memasuki Aleppo, Syria melalui Turki oleh pihak polis negara tersebut. Jelasnya warga Sarawak berkenaan berasal dari Kuching, Semarahan dan Serian dan merupakan sebahagian daripada 264 rakyat tempatan dan luar negara yang ditangkap polis kerana terlibat dengan keganasan sejak 2013. Beliau memberitahu sidang media selepas menyempurnakan upacara pembarisan tamat latihan bagi program latihan asas kepolisian konstabel di Pusat Latihan Polis Sarawak di Kuching. Dalam pada itu, seramai 1,364 konstabel baharu menamatkan latihan 6 bulan tersebut yang turut disaksikan oleh Pesuruhjaya Polis Kontingen Sarawak, Datuk Mazlan Mansor. Konstabel pelatih Syaiful Huzairi Muhammad Kahil dinobat sebagai terbaik keseluruhan latihan, diikuti Konstabel pelatih Brian Mansell anak Rateng terbaik luar latihan dan Konstabel pelatih Muhammad Hazham Kamarul Zaman terbaik akademik. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini, Menteri Kebajikan Wanita dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Fatimah Abdullah akan menyempurnakan majlis penyerahan meja kardiak kepada Rumah Seri Kenangan Kuching di Pusat Pemulihan Semarahan pada 11.30 pagi. Baik saudara, demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Dan untuk berita seterusnya, kita kembali ke Angkasa Puri bersama Taufik. Silakan.
Terima kasih sudah mendengar laporan lintas langsung dari Sarawak. Baiklah.